Di kesempatan pada malam ini, saya ingin membaca satu kitab yang namanya Lubabun Duqul fi Asbabin Nuzul. Kitab ini membicarakan tentang peristiwa dan sebab turunnya ayat Al-Quranul Karim yang dikarang oleh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti yang merupakan ulama yang sangat besar di dalam bidang tafsir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ربي يسر ولا تعسر ربي تمم بخير أما بعد. Muslimin muslimat, hadirin hadirat ini dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita panjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah Azza wa Jalla. Pada malam ini kita sama-sama dapat melaksanakan salat fardu maghrib di rumah Allah Subhanahu wa taala kerana ianya adalah merupakan pilihan, keizinan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka seharusnya untuk kita mengucapkan pujian kita kepada Allah dengan lafaz alhamdulillah. Kemudian kita duduk di dalam halaqah ilmu ataupun halaqah zikir yang sudah tentu kita semua tahu kelebihan duduk di dalam majlis ilmu ataupun majlis zikir. Mudah-mudahan dengan kebaikan yang kita lakukan pada malam ini, ibadah yang kita lakukan, Allah Subhanahu wa taala meletakkan di dalam suratan amal kita yang akan kita lihat di hari akhirat nanti. Sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quranul Karim, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Maka sesiapa yang melakukan amalan salih, amalan kebaikan, maka pasti dia akan lihat di hari akhirat nanti. Para hadirin muslimin muslimat dirahmati Allah sekalian, di kesempatan pada malam ini saya ingin membaca satu kitab yang namanya Lubabun Duqul fi Asbabin Nuzul. Kitab ini membicarakan tentang peristiwa dan sebab turunnya ayat Al-Quranul Karim yang dikarang oleh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti yang merupakan ulama yang sangat besar di dalam bidang tafsir. Di antara kitab yang beliau nukilkan iaitu Tafsir Jalalain. Di dalam kitab Asbabun Nuqul ataupun Lubabun Nuqul fi Asbabin Nuzul, yang mana ada beberapa ayat yang diletakkan di dalam kitab beliau, yang mana ayat ini mengandungi peristiwa ataupun sebab kenapa ayat itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mempelajari di dalam pengajian tafsir, maka di sana adanya ilmu
berkaitan tentang asbabun nuzul, sebab turunnya ayat Al-Quranul Karim. Kerana tidak semua ayat Al-Quranul Karim ini turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengandungi peristiwa ataupun sebab. Hanya sebahagian yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kerana mempunyai peristiwa ataupun sebab. Baik, para hadirin muslimin muslimat dirahmati Allah sekalian, ayat yang saya nak kongsikan bersama dengan tuan-tuan dirahmati Allah sekalian pada malam ini di dalam kitab Lubabun Nuqul fi Asbabin Nuzul ini, dua ayat daripada surah Ali Imran. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana linabiyyin an yaghul وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ." Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan tiadalah patut bagi seseorang nabi itu disangkakan berkhianat, yakni menggelapkan harta rampasan perang. Dan sesiapa yang berkhianat, menggelapkan sesuatu, ia akan bawa bersama pada hari kiamat kelak apa yang dikhianatinya itu. Kemudian tiap-tiap seorang akan disempurnakan balasan bagi apa yang telah dilakukannya, sedangkan mereka tidak akan dikurangkan sedikit pun balasannya. Para hadirin muslimin muslimat dirahmati Allah sekalian, ayat yang pertama yang kita bacakan tadi, ayat ini turunnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana berlakunya satu peristiwa yang disebut dengan Ghazwah Badar, peperangan Badar. Kita semua tahu tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, peperangan Badar adalah peperangan yang pertama bagi umat Islam. Peperangan Badar berlaku pada tahun yang kedua Hijrah. Berlaku pada tahun yang kedua Hijrah. Yang mana peperangan ini disertai oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri, bersama dengan tentera-tentera Islam, bersama dengan para sahabah. Pada ketika itu Islam masih belum lagi kuat, kerana baru sahaja baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah daripada kota Makkah ke Madinah. Nabi sallallahu alaihi wasallam baru sahaja berhijrah daripada kota Makkah ke Madinah. Maka apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di Madinah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebarkan dakwahnya. Di kota Makkah ditolak dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Abu Jahal dan kuncu-kuncunya mereka cuba menyekat dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sentiasa Abu Jahal ini menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga kan mereka bertekad untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Lalu ketika mana berada di Madinah, pada tanggal ataupun pada tahun 2 Hijrah, berlakunya satu peristiwa yang disebut dengan peperangan Badar. Peperangan Badar ini adalah peperangan yang pertama, yang mana bilangan tentera Islam amat sedikit. Sekitar disebutkan di dalam riwayat 313 orang. Ini tentera Islam di dalam peperangan Badar. Nak lawan dengan musuh Islam yang mana jumlahnya 1000 orang. 313 lawan 1000 orang, tuan-tuan dirahmati Allah sekalian. Yang mana mereka lengkap dengan senjata. Ya, kelengkapan senjata yang cukup lengkap. Nak dibandingkan dengan tentera Islam, bilangan yang begitu kecil, kelengkapan yang tidak cukup. Lalu berlakunya peristiwa peperangan Badar sebagaimana yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik.
Apabila berlakunya peperangan Badar ini, umat Islam, Allah Subhanahu wa taala berikan kemenangan walaupun jumlah yang begitu sedikit, tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan ke atas tentera-tentera Islam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berjanji di dalam Al-Quranul Karim. Allah menyatakan walaqad nasarakumullahu bi Badrin wa antum adillah. Allah Subhanahu wa taala menyebut, dan sesungguhnya kami telah memberikan kemenangan, kami telah memberikan pertolongan kepada kamu di dalam peperangan Badar. Allah Subhanahu wa taala mention bi Badrin, di dalam peperangan Badar. Umat Islam, tentera Islam, walaupun jumlah yang begitu sedikit, tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada tentera-tentera Islam. Lalu apabila tentera Islam telah menang di dalam peperangan tersebut, maka ada satu peristiwa yang berlaku disebabkan ayat ini turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu pengumpulan harta ghanimah. Tentera Islam yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, mereka mendapat dua ganjaran. Yang pertamanya, pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mereka mendapatkan harta ghanimah, harta rampasan perang. Apabila musuh Islam itu ditawan, ya, harta mereka dirampas, maka harta itu disebut dengan ghanimah, harta rampasan perang. Maka dibahagikan ataupun dikumpulkan harta ghanimah itu. Setelah mana selesai peperangan Badar, tentera Islam telah berjaya, telah menang, maka dikumpul harta itu. Ketika mana nak dibahagikan harta itu, ya, ketika mana nak dibagikan harta itu, maka ada sebahagian ataupun sebilangan daripada mereka telah membuat sangkaan jahat, sangkaan buruk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak membuat tuduhan, tetapi mereka membuat sangkaan yang tidak baik kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kerana adanya hilang satu harta daripada rampasan perang itu. Disebutkan di dalam hadis, yang mana harta yang hilang itu adalah permaidani, sehelai permaidani yang berwarna merah. Lalu mereka membuat sangkaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan mungkin yang mengambil itu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni sangkaan jahat. Mana sangkaan jahat ni tuan-tuan, bukan dekat parlimen je baru ni, maknanya dah lama dah sangkaan jahat ni rupanya. Ya, maknanya bukan dekat parlimen, maknanya parlimen ni baru lagi. Sangkaan jahat ni dah ketika dalam peperangan Badar lagi dah ada rupanya tuan-tuan. Ya, sangkaan jahat, mereka mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mungkin yang mengambil itu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu apabila sangkaan itu datang daripada mereka, Allah Subhanahu wa taala turunkan wa ma kana linabiyyin ay yaghul, yang mana dan tiadalah patut bagi seseorang nabi itu disangkakan yang mana dia melakukan pengkhianatan, yakni menggelapkan harta rampasan perang. Ini ayat turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai membersihkan Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada sangkaan yang jahat yang telah dibuat oleh mereka. Maknanya tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, bukanlah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengambil harta itu sebagaimana sangkaan daripada mereka. Ya, bukanlah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengambil harta itu. Ya, tetapi mereka telah membuat sangkaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah turunkan ayat ini untuk membersihkan, untuk memberikan jawapan kepada mereka. Baik. Para hadirin muslimin muslimat dirahmati Allah sekalian.
Nabi SAW adalah seorang yang sangat amanah. Kita semua tahu Nabi SAW memiliki sifat amanah. Ketika mana Nabi SAW dilantik menjadi Rasul, bahkan sebelum dilantik menjadi Rasul, Nabi SAW pernah digelar sebagai Al-Amin, yang sangat dipercayai. Ketika mana zaman kanak-kanak Nabi SAW, begitulah peringkat remaja, usia remajanya, kemudian dewasanya, kemudian diangkat menjadi Rasul, dikenali sebagai seorang yang amanah. Sehingga kan Sayyidatina Khadijah sebelum berkahwin dengan Nabi SAW, Sayyidatina Khadijah memberikan amanah kepada Nabi SAW untuk menguruskan perniagaan Sayyidatina Khadijah. Kerana disebabkan mempercayai yang mana baginda adalah seorang yang amanah. Begitulah juga Nabi SAW digelar sebagai Al-Amin, dipercayai. Mana mungkin Nabi SAW mengkhianati harta rampasan perang yang telah dikumpulkan. Tetapi Nabi SAW dibuat sangkaan oleh mereka yang mana mungkin harta itu diambil oleh Nabi SAW. Baik. Para hadirin muslimin muslimat dirahmati Allah sekalian. Ayat ini juga kalau kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kepada kita. Tadi kita bicarakan tentang asbabun nuzul ayat ini. Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Sekiranya kalau kamu mengambil harta dengan cara pengkhianatan, maka di hari akhirat nanti kamu akan bawa harta itu berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin muslimin muslimat dirahmati Allah sekalian. Sebab itu sekiranya kalau kita mengambil harta dengan cara kezaliman ataupun dengan cara penyelewengan ataupun dengan cara penipuan, ianya adalah merupakan dosa yang sangat besar. Kita ambil harta orang lain dengan jalan penyelewengan ataupun kezaliman, penindasan. Kita ambil hartanya. Kelak di hari akhirat nanti tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, kita akan bawa harta itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah menyatakan thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Kemudian tidak akan dikurangkan sedikit pun balasan yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada mereka, yakni siksaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Sebab itu tuan-tuan, apabila kita ambil harta dengan jalan yang batil, ianya adalah jenayah di dalam Islam. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Quranul Karim, وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ. Allah Subhanahu wa taala menyebut di dalam ayat ini, Allah menyatakan apa dia? Jangan kamu makan di antara kamu itu harta dengan jalan batil. Wa tudlu biha ilal hukam, dan jangan kamu suapkan kepada hakim-hakim untuk mendapatkan harta, untuk kamu memakan harta dengan jalan yang salah. Allah Subhanahu wa taala tegas di dalam ayat ini tuan-tuan. Ada di kalangan manusia dia nakkan sesuatu, dia nakkan harta itu, terpaksa dengan mengambil jalan yang batil dengan memberikan suapan kepada hukam, kepada hakim-hakim. Istilahnya tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, yang mudah untuk kita fahami, suapan iaitu rasuah. Ini adalah jalan yang batil. Makan dengan jalan yang seperti ini, ianya adalah merupakan musibah yang sangat besar. Sebab itu Nabi SAW menyebutkan ar-rashi wal murtashi finnar. Orang yang memberi, orang yang menerima di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi SAW menyebutkan di dalam satu hadis, bahkan hadis ini dimuatkan di dalam kitab Al-Imam
An-Nawawi Matnul Arba'in, yang mana hadis ini diletakkan di dalam kitab hadis 40, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ketika mana seorang lelaki yang terputus bekalannya di tanah yang gersang, dia hanya mengharapkan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dia memohon kepada Allah dengan mengangkat tangannya begitu tinggi, nak menggambarkan yang mana dia benar-benar yakin yang mana Allah Subhanahu wa taala hanya yang boleh menolongnya, yang boleh membantunya. Di tanah yang gersang, tidak mungkin adanya orang lain pada ketika itu. Tetapi dia hanya mengharapkan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia mengangkat tangannya, lalu dia mengatakan, Ya Rab, Ya Rab, Ya Rab. Wahai Tuhanku, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadis ini, wa ma ta'amuhu haramun, wa mashrabuhu haramun, wa malbasuhu haramun, wa ghudhiya bil haram, fa anna yustajabu lah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, makanannya daripada sumber yang haram, minumannya daripada sumber yang haram, pakaiannya daripada sumber yang haram, dia memasukkan di dalam rongganya daripada makanan yang haram, fa anna yustajabu lah. Bagaimana doanya nak diistijabah oleh Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana doanya nak diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kerana disebabkan makanannya daripada sumber yang haram. Nak menunjukkan kepada kita, tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, dengan perbuatan yang seperti ini, dia akan menghalang doa kita untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab itu di dalam agama menegah untuk kita mengambil harta dengan jalan yang batil. Apatah lagi dengan kita membawa pulang untuk kita berikan kepada isteri, kepada anak-anak kita. Kita suapkan dengan ambilan yang haram, yang batil. Kullu lahmi nabatin min haram fa kullu lahmi nabatin min haram fannaru aula bih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap anggota yang tumbuh daripada ambilan yang haram, fannaru aula bih, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan nerakalah yang lebih utama untuknya. Para hadirin muslimin muslimat yang dirahmati Allah, sebab itu ayat ini menunjukkan kepada kita, jangan sesekali untuk kita terjebak di dalam melakukan perbuatan, yakni mengambil harta dengan jalan yang batil. Di dalam kisah ini, tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, mereka membuat sangkaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana mungkin Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengambilnya. Maka di dalam ayat ini juga harus kita mengambil peringatan, tuan-tuan. Jangan sesekali kita buat sangkaan yang tidak baik kepada saudara-saudara kita. Kerana Nabi mengingatkan kepada kita, tuan-tuan, iyyakum wadh-dhann fa inna-dhann akdzabul hadis. Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu kepada kita, tuan-tuan, iyyakum, berhati-hati kamu dengan prasangka buruk. Kerana sesungguhnya prasangka buruk itu akdzabul hadis, yang mana seburuk-buruk perkataan. Kita kadang-kadang mudah sangat buat sangkaan yang tidak baik kepada kawan-kawan kita, tuan-tuan, kepada saudara kita. Mudah sangat. Dengan sangkaan itu, tuan-tuan dirahmati Allah, maka selepas daripada itu berlakulah dengan bermacam-macam fitnah, sebarkan berita-berita yang tidak betul, ya, berita-berita yang palsu, hasil daripada sangkaan. Sebab itu Nabi menyebutkan akdzabul hadis, seburuk-buruk perkataan, sangkaan yang telah dibuat. Ya, kita kena ingat, tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, zaman teknologi yang begitu canggih pada hari ini, ianya memberikan suatu ujian yang sangat berat kepada kita. Suatu fitnah
yang sangat berat kepada kita. Dengan teknologi yang begitu canggih pada hari ini, mudah untuk berita-berita yang seperti ini, sangkaan-sangkaan yang seperti ini disebarkan. Tetapi kita kena ingat tuan-tuan, apa yang Nabi SAW sebutkan kepada kita, atadruna minal muflis. Tahukah kamu siapa orang yang muflis? Ni yang apabila kalau kita baca hadis ini tuan-tuan, kita amat takut tuan-tuan. Kita takut. Kita datang solat, kita baca Al-Quran, kita banyak sedekah, ya, kita buat amalan-amalan kebaikan yang lain. Dalam masa yang sama tuan-tuan dirahmati Allah, kita terjebak di dalam perbuatan-perbuatan yang disebutkan tadi. Sama ada prasangka, ataupun menyebarkan fitnah, ataupun membuat tuduhan-tuduhan. Tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, Nabi menyebutkan, atadruna minal muflis, tahukah kamu siapa orang yang muflis? Maka sahabat menyatakan, mala dirhama wala lahu mata'. Orang yang muflis itu adalah orang yang tidak ada wang ringgit, orang yang tidak ada dirham, orang yang tidak ada harta. Maka Nabi SAW menyatakan, bukan itulah yang dimaksudkan dengan muflis. Tetapi Nabi menyatakan, dia datang ya'ti yaumal qiyamah. Dia datang pada hari kiamat yang mana dia membawa pahala bisalatin, wa siyamin, wa zakatin. Dia membawa pahala salatnya, dia membawa pahala zakatnya, dia membawa pahala puasanya. Dalam masa yang sama, dia ada berhutang dengan sipulan bin sipulan. Apakah hutangnya tuan-tuan dirahmati Allah sekalian? Disebutkan dia pernah mencaci sipulan, dia pernah menyebarkan fitnah sipulan, dia pernah memukul sipulan, dia pernah membuat sangkaan kepada simpulan. Maka Allah Subhanahu wa taala pada ketika itu menjadi hakim. Allah akan mengadili perbuatan itu. Allah ambil pahala kita, maka diberikan kepada sipulan bin sipulan. Apabila selesai, tetapi belum lagi lunas hutang kita tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, maka diambil dosanya, maka ditransfer ke dalam akaun kita. Maka apa yang tinggal di dalam akaun kita, iaitu dosa yang begitu banyak, maka di dalam hadis ini menyebutkan dihumban dia ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita bimbang tuan-tuan. Ini yang sangat-sangat kita bimbang, bagaimana diri kita di hari akhirat nanti. Ya, maka berjaga-jaga kita dengan prasangka, berjaga-jaga kita dengan fitnah, berjaga-jaga kita dengan membuka keaiban saudara kita, kerana ianya adalah merupakan suatu perbuatan yang akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat nanti tuan-tuan. Baik. Lalu ayat ini turun berkaitan tentang peperangan Badar. Ketika mana nak mengagihkan harta ghanimah. Disebutkan di dalam riwayat, ayat ini turun kerana disebabkan ketika mana Nabi SAW menghantar pasukan tentera perang. Ketika mana mereka balik, ada sekumpulan tentera yang mana di pertengahan dia mengambil harta ghanimah itu sebelum dibahagikan oleh Nabi SAW. Kaedahnya tuan-tuan, harta ghanimah ini hendaklah dibahagikan oleh Nabi SAW. Kaedahnya mesti dibahagikan oleh Al-Amir. Amir pada ketika itu, pemimpin pada ketika itu adalah Nabi SAW. Tetapi mereka telah ambil awal. Lalu ayat ini turun kepada Nabi SAW bagi tahu sekiranya kalau kamu mengambil harta rampasan perang itu sebelum dibahagikan, maka di hari akhirat nanti kamu akan bawa harta itu. Ni Allah Subhanahu wa taala tegur perbuatan sebahagian daripada mereka telah melakukan perbuatan yang tidak betul. Satu hadis tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, yang mana Nabi SAW sebut, ketika mana ada seorang yang berjuang di jalan Allah, lalu dia terkorban di dalam peperangan itu,
Lalu tentera Islam yang lain telah membuatkan suatu pengisytiharan, mengatakan fulanun syahidun, fulanun syahidun. Si fulan telah syahid, si fulan telah syahid. Kerana mereka menyaksikan yang mana lelaki ini gugur di dalam peperangan. Sudah tentu dia sebagai syuhada. Kerana dia mati ataupun dia terkorban, terbunuh di dalam peperangan. Melawan musuh-musuh Islam. Lalu sampai berita itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka apabila sampai berita itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi menyatakan fulanun, yang mana dia tak syahid. Sahabat dengar terkejut. Macam mana boleh Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidak syahid sedangkan kami menyaksikan yang mana dia terkorban di dalam peperangan? Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, aku lihat dia di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Apa jawapan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ketika mana Nabi menyatakan dia tidak syahid, bahkan aku melihat dia di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi bagi tahu yang mana dia pernah mengambil harta ghanimah. Di dalam riwayat menyebutkan baju besi. Ya, di dalam riwayat menyebut bukan baju besi. Tuan-tuan dirahmati Allah, dia mengambil harta ghanimah itu, dia guna walaupun dia berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, disebabkan dosa yang dia lakukan itu mengambil harta ghanimah sebelum dibahagikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi menyatakan tempatnya di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan dia telah pun meletakkan dirinya, tuan-tuan, berperang, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, tetapi disebabkan perbuatannya itu tetap dia dihumban ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Baik. Para hadirin muslimin muslimat dirahmati Allah, itu ayat yang pertama yang kita bacakan. Manakala ayat yang kedua, tuan-tuan dirahmati Allah, di dalam kitab Lubabun Nuqul fi Asbabin Nuzul, Imam Jalaluddin As-Suyuti meletakkan satu ayat, awalamma asabatkum musibatun qad asabatum mithlaiha qultum anna hadha qul huwa min indi anfusikum innallaha ala kulli syai'in qadir. Patutkah kamu melanggar perintah Rasulullah dan kemudiannya apabila kamu ditimpa kemalangan ataupun kamu ditimpa kekalahan di dalam peperangan Uhud, yang kamu telah pun memenangi seperti itu sebanyak 2 kali ganda dengan menimpakan kekalahan ataupun kemalangan kepada musuh di dalam peperangan Badar. Kamu berkata, daripada mana datangnya kekalahan ini? Katakanlah wahai Muhammad, kekalahan itu, kemalangan itu ialah dari kesalahan kamu sendiri. Disebabkan kamu melanggar perintah Rasulullah. Sesungguhnya Allah Maha berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Para hadirin muslimin muslimat dirahmati Allah sekalian, ayat yang kedua yang kita bincangkan pada malam ini, tuan-tuan, peristiwa yang kedua yang namanya peristiwa peperangan Uhud. Kalau tadi ayat itu turun berkaitan tentang peperangan Badar, manakala ayat yang kedua ini berkisar peristiwa di dalam peperangan Uhud. Peperangan Uhud terjadi pada tahun ketiga Hijrah. Maknanya, tuan-tuan, setahun selepas peperangan Badar. Setahun selepas peperangan Badar berlaku, maka tahun yang ketiga sekali lagi berlakunya peperangan Uhud. Dan peperangan Uhud ini semua kita tahu. Berlakunya peperangan Uhud ini kerana disebabkan balas dendam musuh-musuh Islam kerana kalah di dalam peperangan Badar. Dan balas dendam kerana di kalangan ahli keluarga mereka, saudara mereka terbunuh di dalam peperangan Uhud, mereka nak menuntut bela.
Mereka nak bunuh tentera-tentera Islam yang telah membunuh ahli keluarga mereka. Di dalam peperangan Uhud ini, tuan-tuan, yang mana diketuai oleh Abu Sufyan ibn Harb. Abu Sufyan di dalam sejarah, tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, di dalam zaman itu ada dua orang. Yang pertamanya Abu Sufyan bin Harith. Ya, Abu Sufyan bin Haris. Yang kedua Abu Sufyan ibn Harb. Abu Sufyan yang pertama adalah sepupu kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manakala Abu Sufyan ibn Harb ini adalah ketua panglima perang di dalam peperangan Uhud. Cuma apa yang menariknya, tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, di dalam peperangan Uhud ini ada 3 watak. 3 watak yang Allah Subhanahu wa taala rakamkan. Yang mana yang pertamanya Abu Sufyan ibn Harb, yang kedua yang namanya Wahshin, yang ketiga namanya Wahshin yang kedua, yang ketiga namanya Hindun. Baik. Tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, dua daripada 3 orang ini, yang mana Abu Sufyan dialah orang yang bertanggungjawab di dalam peperangan Badar sehingga kan umat Islam terkorban seramai 70 orang, gugur sebagai syuhada. Ya, 70 orang, bahkan disebutkan di dalam riwayat yang mana ramainya tu daripada 70 orang ini hufazul Quran, orang yang menghafaz Al-Quran, gugur sebagai syuhada di dalam peperangan Uhud. Baik. Yang kedua, tuan-tuan dirahmati Allah, Wahshin. Yang mana Wahshin ini adalah seorang lelaki yang diupah oleh Hindun. Hindun adalah isteri kepada Abu Sufyan. Ya, Hindun adalah isteri kepada Abu Sufyan. Yang mana di dalam peperangan Badar, ahli keluarga Hindun ini ramai yang terkorban. Maka dia menuntut bela. Dia mengupah seorang lelaki yang namanya Wahshin untuk membunuh siapa dia? Iaitu Sayyidina Hamzah, bapa saudara yang dikasihi oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahshin ni, tuan-tuan, dia mengintip gerak-geri Sayyidina Hamzah. Ke mana Sayyidina Hamzah, dia akan ikut. Maka ketika mana waktu yang sesuai, Wahshin ini telah membaling lembingnya tepat di dada Sayyidina Hamzah. Yang mana akhirnya Sayyidina Hamzah gugur sebagai syuhada di dalam peperangan Uhud. Baik. Apa yang menariknya, tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, 2 lelaki ini ketika mana hayatnya masih ada, dia memeluk Islam, tuan-tuan. Abu Sufyan, dia memeluk Islam di akhir hayatnya. Ya, dia memeluk Islam. Bahkan disebutkan di dalam riwayat yang mana Abu Sufyan ini sempat menjadi tentera Islam di dalam 2 peperangan. Yang pertamanya peperangan Hunain, yang keduanya peperangan Mu'tah. Ya, dia sempat untuk menyertai 2 peperangan mewakili tentera Islam ketika mana keislamannya. Ketika mana dia memeluk Islam, apa yang telah dilakukan ketika zaman kekufurannya telah terbatal, tuan-tuan. Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah keislaman untuk dia memeluk sebagai seorang Muslim. Manakala Wahshin, tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, juga memeluk Islam. Wahshin dia memeluk Islam walaupun dialah yang membunuh bapa saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun, tuan-tuan, ketika mana Wahshin memeluk Islam, Nabi SAW telah memberikan kemaafan kepada Wahshin. Ni akhlak Nabi, tuan-tuan. Walaupun Wahshin ni dialah yang bertanggungjawab yang membunuh bapa saudara Nabi SAW, Sayyidina Hamzah adalah bapa saudara yang sangat disayangi oleh Nabi SAW. Tetapi, tuan-tuan, baginda tidak boleh melihat wajah Wahshin, tuan-tuan. Kenapa? Adakah disebabkan baginda berdendam? Tidak. Baginda telah memaafkan
Wahshin ketika mana dia memeluk Islam, dia mengakui dia nak memeluk Islam. Nabi SAW maafkan dia. Tetapi baginda tidak boleh melihat wajah Wahshin kerana baginda akan menangis. Baginda akan menangis ketika mana melihat wajah Wahshin kerana teringatkan kepada perbuatannya membunuh bapa saudaranya yang dikasihi. Tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, ya, baginda akan menangis. Lalu ya, Wahshin tidak berjumpa dengan Nabi SAW, tetapi sejarah telah menukilkan dua manusia ini di zaman kekufurannya dia bertanggungjawab membunuh umat Islam, tentera Islam. Tetapi ketika mana dia memeluk Islam, Allah Subhanahu wa taala rekodkan mereka ini sebagai sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum wa radu'an. Tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, Abu Sufyan suami kepada Hindun. Disebutkan di dalam kitab Rahiqul Makhtum Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri, yang mana Hindun dia membelah dada Sayyidina Hamzah. Diambilnya hati sebab geram, dendamnya dekat Sayyidina Hamzah. Dia mamahnya, tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, lalu dia keluarkan semula. Ya, inilah perbuatan yang dilakukan oleh Hindun. Baik, tak apa. Kemudian tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, ketika mana berlakunya peperangan Uhud, ya, di dalam peperangan Uhud, tercetusnya peperangan Uhud, ya, jumlahnya 3,000 orang musuh Islam, tuan-tuan. Tentera Islam berapa? 1,000 orang. Dah sampai ke Madinah, tuan-tuan. Bahkan disebut dalam riwayat dah sampai dekat Uhud dah pun. 1,000 tentera Islam tadi, tuan-tuan, datang Abdullah bin Ubay, dihasutnya 300 orang tentera Islam. Terpaksa 3 orang ni tarik sokongan, tuan-tuan. Tarik sokongan ni maknanya bukan ni ya, daripada dulu lagi dah tarik sokongan, tuan-tuan. Ya, tarik sokongan, tuan-tuan, U-turn. Padahal bersama dengan Nabi SAW 1,000 orang, kemudian datang Abdullah bin Ubay hasud, yang mana 300 ikut Abdullah bin Ubay balik ke Madinah. Ya, balik ke Madinah, tinggal Nabi SAW bersama dengan 700 tentera. Bayangkan 700 lawan 3,000 orang, tuan-tuan dirahmati Allah sekalian. Pada peringkat awal kita semua tahu di dalam peperangan itu yang mana tentera Islam menang. Tetapi ketika mana penghujungnya, pengakhirannya, yang mana mereka kalah. Sebab Nabi SAW dah pesan kepada tentera pemanah, yang mana baginda adalah seorang yang hebat mengatur perancangan di dalam peperangan, yang mana Nabi letakkan tentera pemanah duduk berada di atas bukit yang disebut dengan Bukit Ar-Rumah. Ya, kita pergi umrah kita tahu bukit tu. Ya, yang mana duduk di atas, mereka berperang dengan musuh-musuh Islam, akhirnya mereka menang. Tetapi Nabi telah berpesan pada awalnya, jangan kamu turun daripada bukit ini, kalah ataupun menang. Keadaannya, walaupun kalah ataupun menang, jangan kamu turun, melainkan kamu telah mendapat keizinan daripada aku. Kita bagi luar nazar, kita akan sambung. Para hadirin muslimin muslimat dirahmati Allah, kita sambung sedikit lagi. Maka Nabi SAW telah memberikan pesanan kepada tentera pemanah, jangan kamu tinggalkan bukit ini melainkan mendapat keizinan daripadaku. Maka apabila peringkat awal tentera Islam telah menang, ya, tentera Islam telah menang, maka tentera yang berada di bawah bukit telah pun mengumpul harta ghanimah. Lalu tentera yang berada di atas melihat mereka sedang mengumpulkan harta ghanimah, lalu mereka turun daripada bukit tersebut.
Mereka lupa dah pesanan daripada Nabi SAW tadi, tuan-tuan. Mereka lupa apa yang dipesan oleh Nabi SAW. Mereka turun bersama-sama mengumpul harta ghanimah itu. Abu Sufyan ibn Harb mengambil kesempatan mengarahkan tenteranya untuk mengambil tempat di atas. Lalu mereka menyerang tentera Islam yang berada di bawah. Disebutkan di dalam peristiwa itu, tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, kalau kita pergi ke Jabal Rumah itu, kita boleh lihat bagaimana tentera Islam pada ketika itu dihimpit ataupun dikepung daripada atas, daripada belakang. Ya, daripada atas, daripada belakang. Diserang oleh musuh-musuh Islam yang dipimpin oleh Abu Sufyan ibn Harb. Pada ketika itulah, tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, 70 orang para sahabat gugur sebagai syuhada di dalam peperangan Uhud. Termasuklah Sayyidina Hamzah yang telah kita sebutkan tadi. Begitulah juga tidak terkecuali, tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, baginda Nabi SAW cedera yang begitu teruk di dalam peperangan Uhud. Disebutkan di dalam sejarah yang mana topi besi Nabi SAW pecah, tuan-tuan. Kepala Nabi SAW berdarah. Tuan-tuan dirahmati Allah, gigi Nabi SAW patah. Kemudian dibawa lari oleh para sahabat. Ya, disebutkan Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, yang mana bawa Nabi SAW berlindung di kaki bukit Uhud. Nama tempat itu, tuan-tuan, Gua Maharis. Kalau tuan-tuan pergi ke Madinah, mungkin travel tak bawa, tetapi ada satu tempat sejarah, athar, kesan daripada Nabi SAW. Di situlah Nabi disembunyikan. Ketika mana kekalahan, keadaan yang begitu berceramuk, maka mereka membawa Nabi SAW dalam keadaan yang luka teruk. Maka mereka membawa di Gua Maharis. Gua Maharis inilah Nabi SAW dirawat. Yang mana Nabi SAW duduk di dalam gua itu. Begitulah dikisahkan bagaimana Ubaidah ibnu Jarrah, sahabat Nabi SAW yang Nabi jamin dengan syurga. Ubaidah ibnu Jarrah, dia menanggalkan senjata yang tusuk di tubuh Nabi SAW dengan menggunakan giginya yang mengakibatkan giginya patah, tuan-tuan dirahmati Allah sekalian. Kisah yang begitu menyayat hati, tuan-tuan dirahmati Allah, di dalam peperangan Uhud. Kematian bapa saudara Nabi SAW, gugurnya 70 orang syuhada. Kemudian Nabi SAW cedera, sebab itu Nabi sangat cinta kepada gunung Uhud. Disebutkan di dalam hadis Nabi SAW, bagaimana kami mencintai gunung Uhud. Kerana kisahnya banyak, tuan-tuan dirahmati Allah sekalian. Bagaimana mereka menjadi saksi Nabi SAW cedera di tempat Uhud itu. Dan gugurnya syuhada seramai 70 orang, tuan-tuan. Maka ayat ini turun. Ketika mana dah selesai peperangan Uhud, masing-masing tanya, macam mana kita boleh kalah? Sepatutnya kita boleh menang. Macam mana kita boleh kalah? Macam mana ramai yang cedera? Ya, macam mana ramai yang terbunuh? Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat ini, awalamma asabatkum musibah qad asabtum mithlaiha qultum anna hadha qul huwa min 'indi anfusikum innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Ayat ini turun yang mana Allah bagi tahu yang mana kemalangan itu, kekalahan itu, qul huwa min 'indi anfusikum, disebabkan diri kamu sendiri, kelalaian diri kamu sendiri, kesalahan diri kamu sendiri.
kerana kamu tidak mendengar perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kamu lupa dengan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka takdirnya telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. 70 orang gugur sebagai syuhada, dimakamkan di Uhud. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, inilah dua ayat yang mengkisahkan kepada kita dua peperangan. Yang pertamanya peperangan Badar. Di dalam peperangan Badar itu Abu Jahal terkorban. Kalau di dalam peperangan Uhud, kematian bapa saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam, di dalam peperangan Badar umat Islam berjaya sehingga kan terbunuhnya Abu Jahal. Abu Jahal ni tuan-tuan adalah individu yang sangat jahat. Sebab itu disebut dengan Abu Jahal. Namanya banyak tuan-tuan. Ya, yang mana disebutkan juga nama gelarannya Abu Hakam. Abu Jahal. Abu Jahal ni bapa kebodohan menerima kebenaran. Itu yang maksudnya Abu Jahal. Ya, dia bodoh untuk menerima kebenaran. Dialah orang individu yang sentiasa menekan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi di dalam peperangan Badar yang mana dua remaja, tuan-tuan, sebelum saya tutup, dua remaja inilah yang telah berjaya mencederakan Abu Jahal. Siapa dia? Muawwiz bin Afra, yang keduanya Muaz. Dua remaja ni tuan-tuan minta kepada Sayyidina Uthman, tolong tunjukkan di mana Abu Jahal. Yang mana satu Abu Jahal. Sebab mereka nak pancung kepala Abu Jahal. Sayyidina Uthman tunjuk itu Abu Jahal di dalam peperangan Badar. Lalu dua remaja ini terus meluncur mendekati Abu Jahal, berjaya memotong, mencederakan kaki Abu Jahal. Ya, tetapi yang syahid di dalam peperangan Badar itu 14 orang, termasuklah seorang, iaitu siapa dia? Muawwiz bin Afra. Dia gugur sebagai syuhada, 14 orang tentera Islam, manakala Muaz dia selamat. Ya, dia bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagi tahu yang mana Abu Jahal sedang cedera. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan Abdullah bin Mas'ud untuk datang kepada Abu Jahal. Maka Abdullah bin Mas'ud telah menekan kepalanya dengan kaki, lalu menarik kepalanya, dipancung kepala Abu Jahal. Maka mati Abu Jahal dalam kehinaan di dalam peperangan Badar. Tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, maka di dalam peperangan Uhud, ya, tentera Islam kalah, yang mana gugur 70 orang sebagai syuhada. Maka peperangan inilah yang telah disertai oleh para sahabat Islam sampai kepada kita pada hari ini, tuan-tuan. Sebab itu kita sangat-sangat bersyukur, kita sangat-sangat berterima kasih kepada para sahabat yang mana mereka mempertahankan agama Allah. Mereka sanggup untuk menggadai harta mereka, nyawa mereka, semata-mata demi untuk mempertahankan agama Allah Subhanahu wa taala di dalam peperangan, di dalam hijrah mereka. Akhirnya agama Islam itu sampai kepada kita pada hari ini. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, mudah-mudahan dua ayat Al-Quran yang kita bicarakan di dalam kitab Lubabun Nuqul fi Asbabin Nuzul karangan Imam As-Sayuti, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk kita sama-sama menjaga agama kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada umat Islam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma, tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.